Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. So hari ini saya nak share ataupun kongsikan sedikit pengurusan kewangan yang berfokuskan kepada takaful. Kenapa takaful ini sangat penting dalam pengurusan kewangan kita setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun. Okey. Kalau anda nampak di sebelah kiri yang warna biru ni, ini adalah piramid kewangan, okey, piramid kewangan yang dicadangkan Bank Negara Malaysia. Okey, BNM lah. Okey, BNM mencadangkan ini adalah allocation ataupun bahagian macam mana kita nak bahagikan gaji kita. Setiap bulan kita dapat gaji, right? Okay, so setiap bulan macam mana kita nak bahagikan gaji kita supaya setiap elemen tu balance. Apa yang kita perlu provide, apa yang kita perlu allocate duit gaji kita. Okay, so 100% gaji, okay, contohnya lah. Okay, ini adalah 10%, 70%, 20%. Ini adalah piramid kewangan. We call it as a financial pyramid. Okay, financial pyramid lah. Okay, apakah 10%, 70% dengan 20% ni? Okay, kalau anda tengok piramid kewangan ni, okay, 10% ni adalah security or protect your income with takaful plan for when anything bad happen to you, disease, disability. Okay, so contoh gaji kita adalah gaji anda adalah 3,000. Okay, saya bagi 3,000. Okay, 3,000, 10% daripada 3,000 adalah 300. So 300 actually sebenarnya perlu diallocate di takaful. Okay. Tujuan takaful adalah untuk melindungi pendapatan jika berlaku apa-apa kepada anda. Okay, saya bagi satu senario sebagai contoh. Ali gaji setiap bulan 3,000. Kerjalah full time. Okay, gaji dia memang 3,000. Okay, dah tolak KWSP semua, mungkin gaji dia adalah 2,700. Okay, ataupun 2,600 lah. Okay, total gaji selepas tolak KWSP. Okay, 2,700, gaji dia 10% daripada gaji 2,700 adalah 270. So 270 ni, okay, 270 ni adalah Ali boleh providekan takaful untuk diri dia sendiri dan keluarganya. Contoh, dia berkahwin, ada isteri dan anak, dan 270 tu adalah jumlah selamat untuk ambil takaful antara keluarga Ali. Okay. 70% ni adalah spend only 70% of your income to ensure a room for uncertainty. Okay, 70% ni adalah jumlah gaji komitmen Ali. Contoh 10% dah provide ataupun dah dibahagikan ataupun dah diasingkan kepada takaful. So tinggallah 2,700. Okay, kita tolakkan 2,700 tolak dengan 270 sama dengan 2,430. Okay, 2,430 ni adalah bukan for komitmen, maksudnya saving komitmen dengan campur 20%. Okay, apa 70% ni adalah komitmen setiap bulan. So, kalau bolehlah gaji kita 2,700, sebenarnya asingkan 30% daripada gaji untuk keperluan takaful dan simpanan. 20% ni adalah simpanan atau pelaburan. Kalau tuan puan melakukan pelaburan, 20% mungkin 10% adalah simpanan, 10% lagi adalah pelaburan. Okay, ini adalah passive asset yang kadang-kadang kita memang tak nampak dia punya income, tapi sebenarnya dia bagus untuk pengurusan kewangan jangka masa panjang. Okay, that's why 30% daripada gaji kita asingkan dulu. Okay, dan 70% sahaja gunakan untuk komitmen. Okay, komitmen kita ada banyak lah. Contoh, beli kereta, bayar rumah, okay, makanan, duit minyak, okay, duit belanja makan. Semua tu adalah 70%. Sebab tu, kalau kita dapat gaji, sekurang-kurangnya kita perlu menabung 10% daripada persen gaji kita. Contoh, kalau gaji anda 3,000, 2,700 lah kan. Gaji anda 3,300. Okay, saya lansamkan, senang lah nak kira. Gaji anda 3,300. So 300 dah provide
untuk KWSP, so tinggal 3,000. Okay, 3,000 ni 10% adalah 10% daripada 3,000 lah. Okay, 300 ni kita asingkan untuk takaful, 300 ni untuk simpanan, dan 300 ni untuk simpanan dan pelaburan. Kalau anda ingin melakukan pelaburan, jika tidak, 300 ni provide terus 20% ni untuk simpanan. Okey, dan saya galakkanlah, okey, sebelum kita membuat pelaburan, apa-apa pelaburan, tak kisahlah unit trust ke ataupun pelaburan emas ke, pastikan sebelum start untuk buat pelaburan, 6 bulan gaji emergency fund, dana kecemasan anda sudah cukup, baru boleh buat pelaburan. Ini bukan advice daripada saya, tapi advice daripada Bank Negara. Saya hanya cuma kongsikan apa yang nasihat ataupun guideline, okay, pandangan daripada Bank Negara. Okay, contoh 6 bulan gaji tu maksudnya, contoh gaji anda 3 bulan sebulan, 3,000 sebulan. So 6 bulan maksudnya 6 kali 3, 18,000. 18,000 dah ada dalam simpanan anda, dan selepas tu barulah boleh buat pelaburan. Selagi tiada 18,000 tu, jangan buat pelaburan. Itu adalah duit emergency fund, dana fund. Okay, dana kecemasan yang kita tak pernah tahu apa yang akan berlaku pada kita pada esok hari selepas ini. That's why jika nak buat pelaburan, boleh, tak ada masalah. Sediakan dulu 6 bulan gaji dana kecemasan. Lepas ada tu, baru boleh buat pelaburan. Contoh, kalau tiada lagi pelaburan, providekan gaji anda 20% untuk simpanan. Okey. Kenapa perlu ada takaful? Okey, saya bagi satu senario ya. Satu senario, okey, anda baru je start kerja. Okey, umur anda 25, anda baru je start kerja sebagai seorang pensyarah. Okey, pensyarah. Dan anda tak ada kereta lagi masa tu sebab baru start kerja, anda naik motor. Okey, anda naik motor untuk pergi kerja, jarak daripada rumah anda ke tempat kerja adalah 10 km. Okey, anda naik motor. Okey, sepanjang 10 km tu kita tidak pernah tahu apa yang akan berlaku pada diri kita. Adakah kita kemalangan, adakah kita dicuri, ataupun adakah kita apa yang tidak diingini lah, yang kita tak pernah tahu. Tapi kita dah boleh plan, kita dah boleh buat plan untuk masa sekarang. So, contoh, Ali pergi kerja, satu hari Ali pergi kerja, Ali tak sampai pun tempat kerja, Ali terlibat dalam kemalangan. Dan bila Ali terlibat dalam kemalangan, masa tu kemalangan cedera parah lah. Okay, lutut Ali kena buat operation ACL. Contoh lutut. Okay, lutut ni ACL ni kalau operation paling murah untuk hospital swasta adalah 60,000. Ali baru start kerja masa tu. So adakah Ali ada simpanan? Ada, mungkin ada. Tapi adakah sebanyak 60,000? Jika mak ayah dia kaya, boleh, tak ada masalah. Tapi adakah anda sanggup bayar 60,000 ataupun pinjam dengan orang lain, dengan family 60,000, ataupun anda ambil takaful sebulan hanya 300 ataupun bawah daripada 300. Contoh, Ali hanya ambil medical card, okay, card medical dengan hibah, okay, tambah hibah dengan medical card. Okay, hibah ni dia cover kematian lah, kematian ataupun cacat kekal. Itu hibah. Nanti saya akan selepas ni saya akan terangkanlah apa sebenarnya jenis-jenis takaful, okay, yang perlu anda ada. Okay, mengikut kemampuan anda, bukan anda ambil sambil lewa. Sebab tu sebelum apa-apa klien saya nak ambil, saya akan advise dulu, nasihat dia adakah kewangan dia stabil untuk ambil apa yang dia nak ambil. Okay, so dalam banyak adakah Ali akan guna 60,000 untuk buat operation kaki dia? Okay, ini kecemasan. Sebab tu that's why kita kena ada dana kecemasan sebelum buat pelaburan. Okay, ataupun Ali ambil takaful, okay, sebab Ali berlaku dengan kemalangan. So takaful ni, medical card ni, takaful ni akan cover semua operation kewangan ataupun bayaran hospital Ali. 60,000 banyak. Okay, Ali hanya bayar takaful sebulan contoh 200 saja. Sebulan 200. Okay, sebab kita, life is full of uncertainty. Maksudnya
hidup ini penuh dengan kebarangkalian yang kita tidak pernah tahu apa yang akan jadi pada hari esok. Sebab tu kita perlu ada perancangan awal yang boleh menyelamatkan kewangan kita. Itu okey lagi kalau ahli kemalangan hanya ada operation. Kalau ahli kemalangan teruk dan lumpuh cacat kekal, mana nak dapat pampasan? Adakah dia baru je start kerja? Adakah company dia akan cover dia? Mungkin akan cover. Ada pampasan mungkin dalam 2,000, 3,000 je, tak banyak. Tak lebih pun 10,000. Okay, ini memang pengalaman saya. Kebanyakan klien-klien saya yang saya tanya, kalau apa-apa jadi, adakah banyak yang company akan bagi pampasan? Syarikat anda akan bagi pampasan? Tak lebih daripada 10,000. Hairat kematian pun 3,000 sahaja. Okay, sebab tu kita perlukan hibah. Okay, contohlah Ali dah ambil hibah, masa tu contoh Ali dah ambil hibah. So hibah Ali cover 100,000 dan cacat kekal 100,000. So bila terjadinya Ali di istihar cacat kekal, 100,000 Ali dapat cash untuk keperluan sakit dia. 100,000 takaful. Dia hanya bayar, dia baru bayar 3 bulan saja takaful. Contohlah sebulan 200, so dia hanya bayar 600 je 3 bulan. Tapi dia dapat 100,000. Sebab tu takaful ni fungsi dia adalah sumbangan untuk membantu orang yang memerlukan. Okay, that's why kita panggil takaful, bukan insurans. Tu nanti bab lain lah saya akan terangkan. Ini adalah saya yang keterangkan pengurusan kewangan. Okay, kenapa kita perlu ada pengurusan kewangan yang sangat-sangat baik. Okay. Okay, so pastikan sebelum ambil takaful mana-mana ejen pun, kalau tak suka saya jadi ejen, tak apa, tak ada masalah. Carilah ejen lain, tapi jangan, okay, ini secara jujur saya cakap, jangan melebihi kemampuan anda. Okay, sebab kita perlu bayar setiap bulan, konsisten bayar. Kalau kita tak konsisten bayar setiap bulan, kita tak bayar ni, bulan ni bayar, bulan depan tak bayar, takut nanti bila apa-apa jadi kat awak, takaful tak cover, medical kat awak tak cover. Sebab apa? Sebab bayaran awak setiap bulan tak konsisten, tak cantik. Okay, so pastikan nak ambil ikut keperluan anda. Kalau gaji anda 1,000, ambillah yang penting dahulu. Pentingnya hibah untuk cover perlindungan kematian dan cacat kekal. Medical card tu sebenarnya tak penting pun. Okay, untuk orang-orang yang betul memerlukan, medical card ni adalah jatuh nombor 2 atau nombor 3. Yang paling penting, yang utama dalam takaful adalah perlindungan kematian. Bila berlaku apa-apa kepada anda, contoh anda meninggalkan hutang sebab anda beli kereta, so siapa yang nak bayar hutang kereta anda selepas anda meninggal? Adakah awak akan menyusahkan family ataupun yang lain-lain? Itu anda kena fikir. Sebab tu hibah ni bukan untuk orang yang berkeluarga sahaja, tetapi untuk setiap individu yang sudah mempunyai pendapatan dan anak-anak kita. Okay, sebab kita tak pernah tahu apa yang jadi. Okay, walaupun kita nampak kita selesa sekarang, kita tak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita pada akan datang. Sebab tu kita perlu plan yang betul-betul proper sebelum ambil takaful. Jangan main ambil sembrono jenis-jenis takaful. Okay, lepas ni saya akan terangkanlah apa takaful yang paling penting, yang sederhana penting, dan yang jika anda semua dah ambil semua jenis takaful. Okay, takaful bukan ada jenis satu jenis je, ada banyak. Okay, so perlu tahu. Okay, that's all untuk hari ni. Saya hanya kongsikan, pastikan gaji setiap bulan anda 30% daripada gaji asingkan untuk simpanan dan takaful anda. Okay, sekian saja daripada saya. Kalau ada apa-apa untuk pertanyaan, boleh kontak saya lah. Alright, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar.